Dia tahu kan? Yang mana? Tadi dia orang tanya abang ni orang apa tadi? Alert from calendar. Labor Day. Alert from calendar. Men carry diary to Turlalumuda.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam morning, salam pagi kepada semua adik-beradik, abang Abu yang insya-Allah akan bersama pada hari ini untuk program puasa kewangan, topik hari yang ke-17 iaitu berserah sepenuhnya. Itu topik yang kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah. Dan sambil itu juga kita nak melihat keadaan di di pasaran juga sambil kita baru get started ni insya-Allah. Alright, kita nak pastikan kita alright, okey insya-Allah. Okey, kita berada di sini. Okey. So bagaimana dengan semuanya insya-Allah. Alright, hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama mulakan hari yang baik ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, dan juga kepada yang baru datang, kita baru hari ni hari Jumaat hari Jumaat ni macam dia slow sikit. Tak saya ni hari Jumaat semangat babe. Apa pun berlaku semangat. Dan hari ni juga dalam kita punya pasaran ni pun nampak sudah pun membuahkan hasil untuk saya. InsyaAllah. Jadi sambil-sambil tu saya juga nak menjemput anda semua untuk berkongsi, cuba share, cuba kejut member-member adik-beradik kita tu yang masih belum bangun lagi, yang masuk lambat program ni. Alright. Dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Keadaan cuaca di tempat anda ni macam mana? Mendung ke, hujan ke, ribut ke, kan? So kita nak tahu juga di tempat abang Abu di Singapura, nampaknya keadaan cerah. Tak ada apa-apa isu, tak ada apa-apa masalah, semuanya okey. Cuma apa yang berlaku sekarang ni, kes apa tu kes? Maksudnya kes COVID nampaknya di Singapura juga mula meningkat. Ini adalah satu benda yang nampaknya terpaksa diharungi oleh semua kita ni. Kalau di Malaysia saya rasa 3,000 tu dah macam setiap hari saya tengok keadaan tu 3,000. Jadi
kita perlu nampaknya berjaga-jaga, lebih mengambil inisiatif sendiri. Dan satu benda yang sebenarnya Abang Abu nak kongsi juga adalah yang kita sedut waktu tau. Itu saya tengok 2-3 video yang saya dapat lah. Masing-masing memang diorang bagi tahu benda tu adalah satu benda yang baik, iaitu kita kita sedut waktu kan, waktu kita sedut. Satu hari kalau kita keluar rumah, dia cakap buat dalam 8 kali lah, 4 hingga 8 kali buat tu. Kalau buat benda tu, dia cakap boleh mematikan kuman ataupun virus corona dalam diri kita. Itu satu benda yang saya juga cuba nak bagi tahu supaya mungkin di situ ada something yang kita boleh benefit, sebab benda tu tak adalah mendatangkan apa-apa mudarat tak ada apa-apa mudarat. Jadi saya rasa benda tu boleh kita berikan perhatian sikit. Alright, kita ada Muhammad Kamal Nordin, dia cakap Assalamualaikum, salam nuzul Quran. Sama juga kepada Kamal Nordin, salam nuzul Quran. Mudah-mudahan Al-Quran tu akan menjadi kita punya pelindung, kita punya teman kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Alright, dan Abang Abu nak just like check kat sini Taufik. Okay, Abang Abu handsome, best. Dia dah tahu dah, bila dia cakap handsome, apa yang dia dapat tu adalah dia dapat tu. Sebab tu dia cakap handsome kan. Bila dia cakap handsome, dia terus dapat satu tepukan gemuruh daripada peminat-peminat yang sedang berkumpul di stadium ni. Alright, kita ada Henry Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Henry. Apa khabar Henry? Daripada mana Boleh tak macam komen sikit anda ni daripada mana? Dan juga komen best. Bagaimana keadaan kita ni? Hari-hari kita kena perlu naikkan kita punya semangat. Hari-hari naikkan semangat kita dengan best. Be excited solat today, be excited solawat today, be excited sedekah today. Bulan puasa, be excited solat tahajud, be excited solat taubat, be excited solat tarawih, dan be excited solat tasbih. Okay, alright, itu yang kita kena buat pada bulan-bulan Ramadan ni. Okay, so apa lagi cerita yang menarik dekat tempat awak tu, bolehlah cerita dekat Abang Abu ni. Sebab hari ni topik kita memang menarik tau. Topik ni dia macam topik yang macamlah topik kata orang tu, topik yang lebih macam bersifat rohani, kerohanian. Tapi sebenarnya Abang Abu nak bagi tahu benda tu sebenarnya adalah untuk kita punya practicality kita. Salah satu benda yang kita kena praktikal dalam kawangan adalah sifat berserah. Tapi apa maksud berserah tu, kita akan bercerita sekejap lagi. Kita akan sembang-sembang pasal benda tu. Tapi sekarang kita baru bermula, jadi sambil kita menunggu adik-beradik lain, adik-beradik Abang Abu yang kat sini, nampaknya ada yang adik-beradik dan ada juga yang baru, yang first time mungkin. Ada yang first time tengok Abang Abu, mungkin awak rasa macam tak berapa faham apa sebenarnya puasa kewangan keseluruhan. Tapi sebab kita dah berlalui 17 hari dan kita ada lagi 7 hari, sebab kita 27 hari kita ada 27 hari, maksudnya kita ada 10 hari lagi kita akan bersama dalam puasa kewangan. Topik-topik yang menarik yang menjadikan kita lebih mula peka kepada beberapa isu-isu, beberapa teknik, beberapa perkara yang mungkin sebelum ni kita tak pernah macam ambil berat, tak pernah pun kita faham yang sebenarnya adalah kena-mengena dengan kewangan. Jadi Abang Abu mula bagi benda-benda untuk kita berfikir, kita mula kata orang tu mula berfikir mengenai benda tu dan mula praktikkan benda yang Abang Abu berkongsi bersama dengan anda ni, supaya awak mula melihat beberapa kebaikan yang insya-Allah saya pasti akan berlaku. Sambil-sambil tu, bila kita dah datang kat sini, jangan duduk macam tu kan, tekan love tu banyak-banyak. Sebab Abang Abu nak kena tengok tekan love ni. Kalau tengok love ni, dia semangat dia lain macam semangat dia lain macam. Alright, okey, saya nak tengok siapa lagi yang ada kat sini. Kita ada okey, siapa ni? Henry Riza, dia cakap Assalamualaikum abang, saya daripada Kajang Selangor. Alright, Kajang Selangor. Macam mana keadaan Kajang? Sebab Abang Abu dah berapa, dah dekat 2 minggu kat sini. Dari Singapura dah balik dah. 2 minggu, 3 minggu dah. 3 minggu. Hari ni hari Jumaat kan, jadi dah 3 minggu. Tepat 3 minggu saya dah balik di Singapura ni. Alright, saya join daripada wilayah Persekutuan Labuan. Okey, Taufik, saya dah mula kesan awak. Awak memang daripada Labuan, saya dah tahu. Alright, Zahanim Said, Assalamualaikum. Ini nampak macam nama baru nama baru Ni first time ke tengok Abang Abu? Kalau first time, tekan love banyak-banyak tu. Daripada mana Zahanim? Daripada Kuala Lumpur ke? Daripada mana? Boleh cerita kat sikit.
Alright, Assalamualaikum Abang Abu daripada sahabat dan sahabat semua. Salam Jumaat. Jom selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Maulana Muhammad. Alright, bila dia cakap love you Abang Abu tu, kita bagi dia tepukan jugalah sebab dia cakap dia love aku kan. Jadi aku bagi dia tepukan, satu tepukan gemuruh kepada Ihsan Sulaiman Alright, kita bagi dia juga satu lagi lah. Alright, sambil tu ada tak apa-apa soalan ke yang korang macam rasa nak tanya? Abang Abu pun dipersilakan kita memang buka benda ni untuk kita bersoal jawab, kita bersembang, kita macam berkongsi. Abang Abu ni cuba berkongsi apa yang Abang Abu ada, tapi at the same time bila awak tulis sesuatu kan, bila awak tanya soalan ke ataupun awak bagi pendapat awak bagi some kind of like tips ke, saya akan sama-sama kongsi dekat sini. Mudah-mudahan yang lain juga yang datang bersama dengan kita juga dapat manfaat daripada perkongsian kita. Dan semalam saya punya berbuka tu interesting sebab dia ada sup kambing dengan mihun goreng. Itu favorite dan saya simpan malam tadi sahur pun saya makan tu juga. Assalamualaikum Kak Syura, apa khabar Kak Syura? Sihat So harap semuanya sihat, semuanya dalam keadaan yang gembira insya-Allah. Okey, kajian matahari bersinar ceria, tak pernah pergi Singapura. Allah, insya-Allah satu hari nanti. Oh, Henry tak pernah pergi Sebenarnya Henry sebenarnya ada banyak cara nak pergi sendiri pun boleh, tapi Abang Abu kan ada buat program. Saya ada buat program program kelas Scholar of Financial Freedom, atau kita panggil dia SOF, Scholar of Financial Freedom. Okey, di mana dia program je ada level 1, level 2 dan sebagainya. Bila awak enroll je program tu, nanti memang ada peluang untuk datang Singapura, sebab kita memang ada networking session dan juga hari pensijilan, kita nak bagi sijil tu semua dekat Singapura tau. Jadi memang adik-beradik akan dijemput ke Singapura, melainkan memang yang tak boleh ataupun memang tak boleh masuk Singapura tu kita tak boleh buat apa, tapi keseluruhan adik-beradik akan datang ke Singapura. Kita akan dapat belajar something kat sini dan juga dapat mengambil sedikit rasa kat Singapura. Itu definitely ada. Jadi Henry, the next one lepas raya nanti saya akan buat secara offline juga, secara online. Okey, secara online dan sekarang memang ada kelas soft yang keempat sedang berlangsung juga. Okey, dia pembelajaran secara structure, slow and steady. Tak adalah macam 3 hari 4 hari datang, tak. Dia memang sedikit demi sedikit. Dia macam tu, nampak macam dia slow tapi dia mantap. Dia bukan macam cepat tapi dia tak mantap, tapi dia nampak macam slow tapi dia mantap. Alright, di mana ilmu-ilmu kewangan diberikan secara praktikal, secara kita disemaikan, secara benda tu menjadi salah satu macam practicality amalan kita, sehingga dia menjadi satu yang kuat dalam masa beberapa bulan insya-Allah. Alright, jadi kita ada level 1, level 2 dan sebagainya lah. Jadi mungkin bila kita buka the next punya kelas, bolehlah Henry join sekali. Okey, kita ada Zahanim daripada Kuala Terengganu. Kuala Terengganu ni satu tempat yang saya selalu pergi juga masa sebelum Covid tu, sebab kita ada program-program dekat. Saya ada buat dekat ni tau, Kuala Terengganu saya buat dekat yes, ada yang sampai 1,000 orang, 1,000 peserta dekat Kuala Terengganu, dan juga lagi satu tempat tu, ya Allah lupa. Alright, saya ada billboard Abang Abu besar semua. Masa tu Kerajaan Terengganu buat untuk untuk kewangan, untuk ilmu kewangan. Jadi saya pernah lah, dan lama juga tak pergi Terengganu. Sejak Covid ni memang tak berjalan banyak tempat. Paling kuat pun saya pergi Langkawi, Johor, Melaka. Tu je yang kita pernah pergi. Tapi insya-Allah lepas raya ni memang ada program-program yang telah pun disusun. Tapi kita doakan mudah-mudahan Covid tu, keadaan corona, keadaan pandemik ni dapat Allah turunkan ataupun hilangkan teruslah daripada dunia ni. Mudah-mudahan dunia ni akan terus jadi tempat yang lebih senang untuk ramai orang di sini. Wow, hari ni capek. Alright, okey. So sambil-sambil tu ada ke soalan yang mungkin awak nak tanya Abang Abu, dipersilakan. Alright, kita ada siapa ni? Okey, Muhammad Kamal Nordin, dia cakap be excited solat today, be excited salawat today, be excited sedekah today, be excited fasting today. Allahu Akbar. Alright, terima kasihlah. Alright, okay, thank you very much. Dan okay, ni ada soalan saya rasa daripada Taufik. Abang Abu, kalau saya plan contoh nak makan kambing bakar, boleh ke kita kata dalam hati kalau tak dapat pun tidak apalah, terima kasih. Yang
saja yang Allah bagi, ya. Orang jenis tidak kisah tentang makanan asalkan halal dan baik. Yalah, alright, kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Tak salahlah kita nak sentiasa dapat makanan-makanan yang mungkin kita nak rasa tu kan. Tapi tak dapat, at least kita bersyukur sebab ada makanan. Apa kita tengok kat tempat lain, ada tempat yang memang kesian tak ada makanan kan. Kita tengoklah hari ini, masa ni pun kita tengok ada tempat yang di mana berbuka mereka pun tak macam kita, selesa kita duduk, kita dapat duduk, kita dapat like banyak benda, right? Okay, contoh untuk topik hari ni. Okay, insyaAllah very good. Topik hari ni dia memang something yang Abang Abu nak sentuh. Sebab apa? Dia berserah sepenuhnya kita kan, kita dalam hidup kita banyak kali kita macam ada isu dan kita cuba selesaikan. Pernah tak kita macam cuba selesaikan beberapa isu yang datang? Ada yang mungkin boleh selesai kan, tapi ada benda tu macam kita cuba buat pun dia tak boleh, kita cuba buat pun dia tak boleh. Kita cari jalan penyelesaian dengan berjumpa orang lain, kita belajar teknik-teknik baru, kita berguru dengan orang, namun benda tu tak dapat selesai. Dan akhirnya kita macam masih mencari-cari, dan kita mencari ramai orang, dan kita ni ada satu ketika, satu masa, ini biasa berlaku lah, kalau tak tahulah korang tak berlaku ke, aku ni memang berlaku banyak dulu, di mana bila kita memang dah tak boleh sangat, selepas dah ni kita cakap, ya Allah aku dah tak boleh, ya Allah aku tak tahu lagi, ya Allah aku dah tak tahu macam mana, kita mula menangis dan kita sebenarnya kita dah berserah. Masa tu kita memang berserah 100% pada Allah, sebab kita dah tak ada jalan lain, kita dah semua dah cuba ni, masih tak boleh. Last kali kita punya result adalah berserah sepenuhnya kepada Allah. Dan masa tu kalau kita fikirkan balik, kalau kita ingat balik kan, masa kita lah lepas berserah sepenuhnya, satu, kita jadi tenang sikit. Awak perasan, awak rasa macam tenang sebab awak dah give up. Awak cakap bukan give up, maksudnya aku dah, ya Allah aku pada Engkau, aku dah tak tahu apa lagi. Yang give up ni biasa dia pergi mati ke, dia pergi terjun ke, dia bunuh diri, itu give up. Tapi kita ni berserah. Berserah maksudnya aku dah tak tahu lagi, ya Allah aku berserah pada Engkau, tolonglah aku. Kita dah macam tak ada jalan. Masa tu kalau kita perhatikan betul-betul, masa tu kan, kita nampak macam satu benda dalam hidup kita, dalam diri kita ni pun rasa macam tenang. Kedua, kita akan mula mendapat jawapan. Alih-alih macam ada je jawapan yang selama ni kita cari, tak pernah jumpa, tak tahu apa, tapi akhirnya datang dalam bentuk pertolongan, datang dalam bentuk satu ketenangan, datang dalam bentuk satu ilham, datang dalam bentuk satu benda yang kita jumpa, banyak benda. Alright, itu sebenarnya bila kita berserah sepenuhnya kepada Allah, tanpa kita meletakkan apa-apa kepada manusia ataupun kewibaan kita, ilmu kita, kita tolak semua ni, tapi kita berserah pada Allah, maka Allah akan bantu kita. Kan, itulah yang sebenarnya berlaku pada ramai orang-orang yang sebenarnya bila dia tak perasan sebenarnya. Kadang-kadang dia tak perasan, dia dah tak ada apa, dia cakap, ya aku tak tahu lah nak buat apa, alih-alih ada pertolongan. Itu bermaksud kita dah berserah sepenuhnya pada Allah, maka Allah tunjukkan jalan. Jadi pada hari ini saya nak bawa benda tu dalam practicality gitu. Kan, berserah sepenuhnya. Apa maksudnya berserah sepenuhnya? Sebab kadang-kadang kita kena faham segala-galanya memang ditentukan oleh Allah. Kalau kita ikut kan, kita tengok kita solat. Kalau kita ambil kita solat, selepas saja kita bertakbir Allahu Akbar, kita pun baca satu doa. Dan dalam doa ni sebenarnya kalau kita tengok dan kita baca dan kita fahami betul-betul, kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Hidup aku, mati aku, inilah ibadah aku, semua ni aku berserah pada Allah. Maksudnya segala-gala benda ni kita berserah pada Dia dahulu. Sebelum kita nak lakukan apa-apa, kita berserah diri, berserah segalanya pada Dia. Kan, kita sanggup menerima apa saja daripada apa yang kita lakukan sebab kita dah berserah. Maksudnya bila kita berserah, kita tidak akan lagi rasa macam putus asa. Kita serah, aku buat. Apa tu berserah diri? Maksudnya aku dah komit, ya Allah, aku nak benda ni, aku berserah pada Engkau, aku dah mula buat. Dan ini sebenarnya akan memberikan kita satu energi. Orang itu yang kita lakukan. Lepas tu baru kita berdoa dengan surah Fatihah. Kita berdoa supaya Allah sentiasa memberikan kita jalan yang lurus, tunjukkan benda-benda yang baik. Sama juga dalam kita buat ni, kita kena sentiasa berdoa. Memang itu matlamat aku, ya Allah, tapi aku berserah sepenuhnya pada Engkau dan aku mula lakukan. Aku berdoa, ya Allah, Engkau tunjukkan aku jalan betul, Engkau permudahkan perjalanan aku, Engkau jadikanlah aku orang yang dapat bermanfaat dan juga dapat beri manfaat. Kita berdoa dalam perjalanan tu, dan masa tu juga kita akan
melalui pelbagai proses. Kita akan sujud, kita akan bangun dan sebagainya. Sama juga dalam kehidupan, kita akan bertemu dengan ujian, kadang-kadang kita bertemu dengan kejayaan kecil kat situ. Jadi kita melalui benda ni, dan akhir sekali kita akan duduk untuk bertahiyat akhir. Dan lepas tu kita akan bagi salam, di mana kita mula bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, kan. So bila kita bagi salam, pada saya adalah seperti kita menerima setelah aku dah buat semua, setelah aku dah berusaha bersungguh-sungguh, kita lalu semua benda ni, dan akhirnya aku terima segala benda yang kau nak bagi pada aku. Sama ada benda tu aku nak, kari kambing tadi kan, aku nak kari kambing, aku dapat, Alhamdulillah. Tapi ya Allah, aku tak dapat, aku nak kari kambing tapi kau kasih ikan, tak apalah, Alhamdulillah, aku terima juga. Itu maksud berserah sepenuhnya. Sebab bila kita berserah sepenuhnya, tekanan dalam hidup kita ni berkurang. Kalau kita rasa kita boleh lakukan itu dan ni, kita akan jadi stres. Sebab tu ramai orang dalam hidup dia stres sebab dia ingat benda tu dia yang buat. Jadi bila benda tu tak jadi, dia jadi stres. Lepas tu dia cuba lagi. Tapi kalau dia cuba dengan kaedah yang bukan macam saya cakap tadi kan, dia bukan aku, tak, dia ini Allah, aku cuba lagi, aku usaha lagi. Selagi ada qada, ada qada dan qadar kan. Qada ni adalah ketentuan dan qadar adalah rahsia Allah. Jadi walaupun dalam ketentuan tu aku gagal, tapi aku yakin ada qadar Allah yang aku tak tahu, ada rahsia Allah yang aku tak tahu. Jadi aku akan terus yakin dan beriman kepada qadar ni untuk terus melakukan apa yang aku lakukan ni, alright, dengan harapan untuk mendapat aku punya hasil tadi, walaupun pelbagai kali aku gagal. Dengan memperbaiki perbuatan aku, dengan mula melihat apa yang perlu aku tambah dan sebagainya. Tapi ini semua bukan dengan niat aku, tak, ini semua Allah. Tapi aku terus jalankan, meningkatkan aku punya ilmu, aku tertinggikan derajat aku praktikkan kesabaran dalam benda yang aku buat ni. Itu maksud berserah sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau kita ni dalam sesuatu benda yang kita buat, kalau kita ada konsep ataupun kita faham inilah berserah sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan lihat kita punya perjalanan tu tak stres. Dia tak stres. Dia macam kita redha, kita terima, dan kita akan buat yang terbaik. Kita lagi satu, bila kita buat benda tu juga kan, kita faham dan kita akan lakukan tanpa kita nak banyak benda-benda yang tak betul lah, tanpa nak berasuah, tanpa nak nak potong jalan orang, tanpa nak menghentam orang, tanpa nak tanpa menjatuhkan martabat orang, tu semua tak payah. Kita terus jalan sebab kita tahu semuanya adalah urusan Allah, dan aku akan terus melakukan, alright, kerana aku berserah sepenuhnya kepada Allah, iaitu yang kita namakan komitmen. Apa tu komitmen? Kalau kita tengok, komitmen adalah berserah sepenuhnya pada Allah. Dia komit, dia berserah sepenuhnya, dan dia akan mula lakukan benda yang dia nak lakukan tu, right? Itu adalah konsep yang saya sendiri amalkan dalam kehidupan saya ni. Jadi bila kita ambil konsep berserah dan letakkan dalam kewangan kita, right? Kita dah letakkan target kita nak capai apa yang kita nak berwakaf, kita nak berinfak, kita nak bersedekah, dan kalau kita letakkan itu, pasti Allah akan lagi permudahkan perjalanan kita. Ya Allah, ini memang satu yang memang kena rasa lah, Habib. Sebab tu hari ni topik saya nak bawa juga beberapa pledge untuk kita kan. Saya nak bawa pledge ni supaya kita boleh bincangkan pledge tu. Alright, ini pledge dia yang saya letakkan untuk pada hari ini. Alright, today's pledge ya. Okey. Apa yang Abang Bu nak bincangkan dengan today's punya pledge ni adalah sebenarnya nak bagi beberapa benda, right? Satu, of course, berserah dan reda dengan Allah membawa rezeki yang melimpah ruah. Okey, bila kita reda dan berserah, right? Bila kita reda dan berserah kepada Allah sepenuhnya, dia sebenarnya membawa rezeki yang melimpah ruah. Ini benda yang kita kena faham. Sebab bila kita buat something kan, kita buat sesuatu, contohnya dalam kelas Abang Abu sendiri, saya suruh awak buat macam-macam, saya suruh buat awak biak duit lah, money magnet lah, macam-macam yang sebenarnya saya jadikan untuk awak untuk buat. Dengan memang ada target, matlamat yang kita letakkan, tapi awak terus buat. Dan mungkin bila awak buat, awak tak dapat capai target tu, awak tak perlu nak rasa macam sedih sangat, awak nak rasa macam nak give up lah, ada yang macam nak bunuh diri lah, semua tak payah.
Alright, awak terus lakukan dan awak redha dengan pemberian. Setelah usaha yang awak buat dengan sifat takwa tadi kan, awak berusaha dan awak terus buat dan akhirnya Allah bagi, terima dengan redha. Maksud terima dengan redha, kita terima tanpa ada apa-apa komplain, tanpa kita rasa macam tak fair, aku dah buat banyak ni, aku dapat banyak ni, just tak fair. Ni semua tak ada. Alright, kita menerima dan kita redha, dan bila kita ada sifat ni, awak akan terperanjat dengan macam mana rezeki ni dia datang ke awak tanpa awak dah, kalau dulu awak buat banyak dapat sikit kan, tapi awak redha, awak cakap Allah terima ya Allah, apa yang kau kasih ni aku terima, aku bersyukur kerana dia. Kau ada sifat tu, kau akan terperanjat. Lepas tu kau buat sikit dapat banyak. Buat sikit je dapat banyak, buat sikit dapat banyak. Apa benda ni? Sebab engkau buat secara ikhlas, kau terima pemberian Allah tu dengan ikhlas, dan kau bila dapat banyak pun kau tak adalah macam sombong cakap aku tak. Kau dapat, kau terima, kau terus cakap ya Allah terima kasih kerana ni, dan aku bagi lagi ramai orang untuk mendapat nikmat daripada apa yang kau bagi pada aku ni, aku juga bagi pada orang lain kan. Bila kita ada sifat macam tu, pastinya rezeki kita ni akan melimpah luas, sebab Allah dah janji. Alright, orang yang rasa bersyukur akan ditambahkan lagi. Bila kita rasa bersyukur, ditambahkan lagi. Dia rasa bersyukur, kita rasa cukup, kita rasa redha, ditambahkan lagi. Itu sebab orang yang rasa cukup, yang sentiasa bersyukur ni, rezeki dia terus bertambah, rezeki dia bertambah, rezeki dia terus bertambah. Dan dia macam kadang-kadang kita heran sebab banyak benda yang berlaku ni sebab bukan kita tau. Kalau kita tengok ada benda-benda, betul ke ni? Orang macam abang Abu sendirilah ramai orang kat luar ingat abang Abu ni hebat gila lah. Apa tak, sebenarnya aku biasa, orang macam kau orang juga, sama juga. Tapi kadang-kadang kita takut bila orang cakap kita takut sebab kita tahu bukan pasal aku tu, aku tak ada buat apa pun benda ni terjadi, sebab aku tak ada hak nak cakap sebab akulah aku dapat benda ni. Itu maksudnya kita berserah sepenuhnya kepada Allah, sebab benda tu bagus, benda tu banyak, benda tu tak banyak, kita terima, kita redha. Dan bila kita ada sifat redha dan kita berserah dengan sepenuhnya pada Allah, pastinya rezeki awak ni melimpah ruah. Ini benda yang saya nak awak rasa tau. Benda ni kita tak boleh nak letakkan dalam teori, nak tunjuk itu ni semua, tak boleh lah babe. Ini benda yang kau kena rasa. Kau buat kau dapat, kau tak buat kau dapat. Sebab tu kita ni dipilih memang kita ni dipilih untuk berada dekat puasa kewangan ni, untuk kita memantapkan. Alright, kita jadi orang-orang yang sebenarnya nak mencapai kejayaan kewangan, untuk bukan hanya untuk kita nak macam bermegah kat sini, tapi nak menunjukkan kebesaran Allah. Bila kita ikut benda-benda yang Allah suruh, bila kita lakukan apa yang Allah suruh, kita punya rezeki tu memang bertambah. Awak tak perlu nak rasa macam confused dalam benda ni. Kadang-kadang dia cakap aku dah buat dah tapi tak dapat, sebab awak tak ikhlas dalam benda yang awak buat. Awak buat dengan mengharapkan. Bila kita buat dengan mengharapkan, yang akan kecewa adalah awak. Bila kita buat satu kita harapkan kan, kita akan kecewa. Percayalah cakap saya. Tapi kalau kita buat dengan tanpa mengharapkan, awak akan terperanjat dengan makin dia menjadi. Makin benda yang kita buat tu makin menjadi, sebab kita tak mengharapkan apa-apa. Kita buat secara ikhlas. Itu kekuatan ikhlas tadi. Okay, anyway, dalam topik hari ni kita nak juga bincangkan yang kedua tadi. Yakin semua perkara pasti akan Allah selesaikan. Ini adalah satu benda yang sangat tinggi dia punya keimanan dia. Alright, kalau kita ni manusia biasa, termasuk abang bulan ni kan, kita ni manusia biasa, kadang-kadang kita tak yakin benda ni tau. Walaupun kita tahu yang menyelesaikan tu Allah yang bagi. Kita ni semua tahu, duduk diam-diam dengar kuliah ke apa, kita tahu, kita faham. Tapi bila benda tu berlaku pada kita, kita macam rasa tak yakin. Kita tak ada keyakinan yang 100%. Mungkin 20%, 30%, 70% tak ada kan. Contohnya kita ada RM100, itu je lah duit yang kita ada, dan memang kita punya hati berniat nak berderma whatever, dan lepas tu kita ada satu je, kita ada RM100 je. Dan okay, kat sini kan, yakin semua perkara pasti Allah selesai. Kita ni ada mungkin nak kena beli adalah something yang kita nak buat, tapi like kita nak derma juga. Okay, masa tu nampak tak, keyakinan tu kita kurang, keyakinan kita nak letak 100 tu kurang. Cakap, tak boleh, nanti macam mana aku, kita masih nak fikirkan benda-benda macam tu yang logik, tapi ini bermain dengan keyakinan. Alright, jadi masa tu nak letak 100 tu, boleh ke? Macam-macam kepala otak ni akan bercakap. Tapi yakinlah, bila kita buat dengan yakin, kita berserah, ya Allah aku tak kisah, aku bagi sebab aku niatkan kerana engkau sajalah yang boleh selesaikan semua, dan awak akan terperanjat dengan apa benda-benda yang Allah boleh bagi pada awak.
terperanjat. Alright, awak akan terperanjat. Yakin dan percayalah cakap saya ni, sebab saya sendiri banyak mengalami benda ni. Alright, banyak mengalami benda ni sebab saya suka lawan nafsu saya suka lawan like diri saya sendiri. Bila benda baik ni, kalau ada diri saya ni suruh stop, saya akan buat juga. Alright, saya akan buat juga. Alright, itulah yang sebenarnya saya nak sampaikan pada ni. Yakin semua perkara pasti Allah akan selesaikan. Awak kena ada keyakinan tu. Itu berserah sepenuhnya. Okay, bila kita berserah sepenuhnya pada Allah, kita yakin segala kesusahan yang kita lalui, segala benda yang kita sedang hadapi, semuanya Allah yang akan selesaikan. Itu kena letak dalam ni. Itu benda bukan senang, babe. Bukan senang. Kan kat sini pun kalau aku tengok, berapa ramai yang awak rasa awak boleh ada benda tu? Come on, just tell me. Kita jujurlah dekat sini, sebab kita ni, saya sendiri tak sampai tahap macam tu, babe. Aku kena lawan, setiap kali kena lawan, dan setiap kali aku tingkatkan benda yang aku nak bagi tu, aku kena berlawan juga. Aku kena berlawan dengan diri aku untuk nak pastikan kadang-kadang benda tu dia boleh menjadikan kita macam berfikir balik tau, berfikir nak buat baik, nak ke tak nak macam tu. So saya nak awak macam cuba macam be direct dengan Abang Abu kat sini. Ada tak perasaan, ada tak pernah rasa macam tu? Ada tak pernah rasa macam tu lah, macam apa ni, kejap aku nak tengok portfolio aku ni. Alamak, low battery pula. Okey, dah cantik. Okey. Jadi itu yang Abang Abu nak kongsikan dengan you all. Ada tak macam kau nak share? Ada lagi yang nak share benda ni? Confirm ada kan? Betul, nampak tak? Confirm ada kan? Dia punya sifat tu memang confirm dia. Macam mana nak ada yakin tu Bang Bu? Itulah, ini bukan benda yang macam kita boleh belajar, kita boleh dapat tau. Benda ni macam kita baca buku kita boleh faham. Tak, benda ni adalah menerusi experience, menerusi pengalaman, menerusi practicality tau, Ihsan. Sebab tu benda tu, yakin tu hanya awak akan dapat bila awak dapat rasa benda tu. Kalau sekali awak dapat rasa, ya Allah, awak punya keyakinan tu berbeza, dia lain sangat. Sekali awak dapat rasa benda tu, awak akan buat benda tu. Tapi masalahnya kita kurang dapat rasa benda tu sebab satu, kita tak buat pun. Kan, kita tak nak lawan pun. Dan perkara ni saya cerita pasal kewangan mungkin banyak benda dalam hidup kita buat, tapi dalam kewangan ni saya nak awak buat benda ni. Sangat susah nak yakinkan diri kita ni. Betul, it's not something. Sebab tu orang yang iman dia ni tinggi ni, dia punya tempat darjat dia tinggi sebab keyakinan dia lain. Clear tak? Kan, jadi macam mana nak ada yakin tu bang? Dia kena rasa. Jadi kita kena mula buat. Selagi kita tak buat, kita takkan rasa. Dan benda tu adalah satu yang susah nak buat kalau kita punya kedudukan kita dalam keadaan tertekan. Contohnya, kita nak buat benda tu memang susah sangat. Dan hari ni pun saya cakap, mari derma. Berapa ramai yang derma? Berapa ramai yang ada konsep nak menderma tu? Tak ada, dia rasa takut. Saya ada buat tau dalam satu grup, ini cerita betul. Saya ada satu grup makan tau, grup amal ni. Dalam tu ada 130-170 orang. Tapi yang menderma ni hanya sedikit saja. Tak sampai dalam berapa persen? Tak sampai dalam 10% yang sebenarnya yang menderma. Walaupun satu makanan yang RM10 tu, kita tak nak menderma sebab kita tak yakin. Kita tak yakin. Kan? Cuba kita yakin dan kita buat. Awak akan derma 10, 20, 30, 40, 50. Awak akan buat sebab awak berdoa tau, ya Allah, aku derma ni, kau bagilah rezeki supaya aku dapat buat lebih lagi. Kan, buat lebih lagi. Sebab tu setiap kali berderma, setiap kali kita memberi ni, kita ada peluang untuk berdoa. Setiap kali bila kita berdoa, jangan lupa tau, bila kita dah derma ni, kita doa. Alright? Benda tu memang something yang Allah juga akan bagi hidayah tu. Kalau kita dapat tu, ya Allah, dia lain, babe. Keyakinan pada Allah. Sebab tu berserah sepenuhnya ni, dia memerlukan dalam semua aspek. Kita janji, kita cakap dalam solat, tapi dalam practicality kita tak buat. Kan, kita tak buat benda ni. Sebab tu dalam kelas Abang Bu yang datang kelas kan, saya paksa dia orang satu hari at least RM1 tu kena. Mula dengan RM1. Mesti. Duit yang first kita keluar ni adalah untuk derma, untuk sedekah, untuk derma. Keluar first. Alright? Itu yang sebenarnya kita nak pupuk. Dan mula-mula mungkin dia rasa macam terpaksa, tapi lama-lama dia akan rasa benda tu macam normal dan akhirnya dia boleh tambahkan. Dan bila dia tambah, dia akan mula nampak dia punya perubahan dalam kewangan dia. Itu yang sebenarnya saya nak awak rasa.
Sebab benda ni kita tak boleh nak bercerita, nak tulis buku semua. Orang tak faham lah benda ni, babe. Benda ni kena buat. Benda ni you kena buat. Selagi you tak buat, you memang tak boleh dapat benda, rasa benda ni. Itu yang Abang Abu understand. Alright, benda tu memang tak boleh kita nak rasa lah kalau kita tak buat. Alright, okay, ya Abang Bu, memang biasa ada kurang yakin, kan, betul tak? Seperti sedekah, terfikir duit nak bagi tu ada nak beli barang-barang kan, ada, betul. Tapi percayalah, bila kita mula lawan nafsu tu kan, bila kita lawan balik benda tu dan kita cakap no, Allah tu dia penyelesai segala masalah aku, Allah juga yang bawa rezeki kepada aku yakin pada dia dan aku nak sedekah juga. Lawan balik, babe. Bila lawan balik, awak tengok apa akan terjadi, ikhlas. Alright, ini benda alhamdulillah kita yang ada kat sini, kita buat. Alright, kita buat. Kita jangan risau dengan orang kat luar sana semua. Yang ada kat sini kita buat, dan insya-Allah saya yakin sangat satu benda ni, satu amalan berserah sepenuhnya ni, kalau awak betul-betul yakin dan buat, inilah satu daripada kunci-kunci kejayaan dan kekayaan. Ini adalah rahsia, dan dia bukan rahsia tapi dia adalah satu panduan untuk kita kaya. Kan, ada orang kita nak kaya ni, kita belajar macam-macam tau. Kita belajar ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, tapi kita hidup dalam stres. Kita dah ada macam-macam ilmu. Kau pergi mana? Oh, aku dah bayar 100,000, 200,000 belajar dengan tuan guru ni ya. Tapi kita masih rasa takut dan masih rasa yakin, tak yakin, kita masih rasa macam-macam lagi. Tapi bila kita buat benda ni, awak ada sikit pun awak punya keyakinan lain lah, babe. Kan, dan awak yakin sebab ini rezeki. Ini rezeki tau. Ini bukan kita cerita pasal benda. Rezeki ni Allah yang punya. Kan, kau ada ilmu macam mana punya gunung pun, tapi kalau Allah tak nak bagi, memang kau tak dapatnya. Sebab tu kita nak keyakinan tadi. Keyakinan itulah yang membawa rezeki yang banyak pada kita. Sebab kita lakukan sesuatu dengan keikhlasan. Jadi saya nak you all, termasuk diri saya ni, bila aku cerita ni kan, aku bukan cerita untuk engkau tau. Sebenarnya korang yang aku cerita pasal untuk engkau, sebenarnya aku cerita ni untuk diri aku tau. Aku nak lagi kepala otak aku ni, biarlah dia kena lagi, biar nak lawan balik benda-benda yang kadang-kadang kita rasa macam yelah, otak berlawan balik, tanya balik, itu semua kita tak nak. Alright, jadi yang kedua ni, yakin semua perkara pasti Allah akan selesaikan. Bila kita ada keyakinan macam tu, lain sangat. Alright, memang ada perasaan tu lagi-lagi nak lagi-lagi nak bagi banyak. Teruskan. Kalau dah ada perasaan tu, kita kena pupuk dia lagi, kita kena experience lagi, kuatkan dia lagi supaya kita akan dapat lagi. Bila yakin tu lagi tinggi, lagi banyak dia punya apa, tarikan dia lagi tinggi, keyakinan lagi power tarikan dia. Jadi jangan terlepas. Kita ada 13,000 orang kat sini kan. Jadi kita mula buat. Alright, kita mula buat. Kita pedulikan orang lain. Alright, sama ada dia nak buat tak nak buat tak apa. Tapi ini kita dah dengar daripada Abang Abu, sebab saya berkongsi banyak benda yang saya dah lalui, saya dah alami. Alright, jadi saya nak awak dapatkan benda-benda yang simple macam ni, alright, untuk kita membetulkan kewangan kita. Ni benda simple, tapi untuk membetulkan kewangan kita ni sifat berserah sepenuhnya. Okey. Lepas tu saya juga nak awak buat benda ni lah. Ini sebab ini benda saya buat. Alright, benda ni baru-baru ni lah. Aku malah nak cerita, tapi saya nak cerita jugalah benda ni. Alright, sebab saya ni ada perangai saya sendiri lah kan. Perangai saya ni, saya tak suka kalau saya nak gunakan duit orang rumah saya ataupun duit yang saya dah tepikan dalam satu tu, memang saya tak akan guna lah. Itu perangai aku lah daripada dulu. Dan bila saya datang Singapura ni, saya datang baru ni lah, saya datang macam aku memang datang kosong. Contohnya lah, aku memang rasa macam inilah je duit aku ada. Dan aku tahulah memang makan minum apa semua tu dah ada, tak ada masalah, betul. Okey, dan saya pun ada benda ni dalam kocek saya ni, ada 150 ke 160 lebih. Dan masa aku nak pergi masjid, aku dah plan lah, sebab dekat Malaysia memang aku ada duit bawa aku letak. Tapi dekat sini sebab aku belum ada apa-apa nak pergi ambil, jadi aku punya perasaan ini 20, kalau aku pun plan tau, aku letak RM20 je lah. RM20 aku letak, then yang balance tu aku simpan. Tapi aku biasa tak suka benda tu, aku suka kosongkan. Jadi sampai dekat masjid dia, aku fikir nak 20, letak semualah. Aku malah nak fikirlah, aku tak nak lah, aku nak letak semua lah, tak apalah, aku tak ada, aku dah ada untuk nak pergi balik ke apa semua dah ada, semua pakai kad kan, dah ada kan. Jadi aku rasa tak ada, ambil semua letak.
Dan lepas tu besoknya sebenarnya saya kena ada buat something saya kena buat. Jadi saya fikir tak apa, aku whatever happen, saya happen. Tapi kau tahu tak apa yang anehnya, saya datang, saya terperanjat. Sebenarnya ada satu benda yang perlu masuk. Dia ada 3-4 minggu lagi. Saya punya thought pun dalam 3-4 minggu lagi baru dia ni. Sekali aku tengok buka akaun terus masuk. Ya Allah, aku cakap aku bagi dalam 100 lebih, aku dapat dalam 100,000 lebih. Dia macam tu punya keyakinan lah yang buat kita ni terus buat. Sebab tu bila saya buat yang makan amal tu kan, saya buat saya dah letakkan dalam kepala otak saya, setiap minggu memang 100 ni aku dah confirm. 100 paket ni saya confirm saya buat. Alright, dan saya juga wawarkan pada adik-beradik dalam grup tu lah, siapa nak whatever. Jadi saya tak kisah orang derma ke tak derma, saya memang dah buat bayaran pun. Saya dah buat bayaran dah. Saya dah buat bayaran. Saya dah buat untuk 1,500 paket saya dah bayar, dan second round ni 1,500 paket saya bayar. Alright, saya dah settle benda tu. Tapi saya cuba nak tengok apa bila ada kekurangan kat sini, saya tambahkan duit saya. Saya tambahkan duit saya. Tapi benda tu kenapa saya share ni bukan nak berlagak atau apa tau. Tapi Allah bagi saya, bila saya mula berniat macam tu je, Allah bagi saya kelebihan untuk saya buat benda tu. Dan saya sangat macam teruja sebab makin saya buat, saya dapat macam rasa boleh, tak ada masalah, aku boleh buat. Diorang semua ni tak bayar pun aku masih boleh buat. Dia macam jadi macam tu kan. Jadi tak ada orang yang nak datang pun saya masih dapat melakukan sebab Allah bagi rezeki untuk saya buat benda tu. Itu yang beri saya keyakinan tau. Bila saya buat something, saya itu keyakinan yang saya dapat. Sebab saya yakin semua perkara ni Allah yang selesaikan. Daripada pengalaman kita daripada dulu pun sama juga kan, sama juga. Alright, sebab tu kena buat baru rasa okey. Jadi saya nak you all buat benda ni lah. Kalau you all nak macam experience benda ni, lepas tu kita sembang kan. Kalau ada soalan pun kau boleh tanya. Pilih satu aspek kewangan awak, tak kisahlah simpanan ke, pendapatan ke, hutang ke, apa sajalah yang merisaukan awak. Ada tak dalam kewangan awak ni ada satu benda yang merisaukan awak? Ada tak? Saya nak awak komen dekat sini. Ada tak satu saya nak komen, share, tolong share lah. Ramai tak share, love, Alhamdulillah ada love. Tolong share tak? Tekan share sekejap boleh? Tekan share pada orang, sebab biarlah orang kenal puasa kewangan ni bukan hanya pada bulan puasa, tapi lepas bulan puasa ni pun dia orang boleh juga belajar benda ni. Sebab benda ni dia bukan benda untuk bulan puasa je kan. Amalan-amalan yang kita buat pada bulan puasa bukan hanya untuk bulan puasa je, melainkan yang spesifik tu lah, solat tarawih kan. Benda-benda macam tu adalah benda yang hanya berada pada bulan Ramadan. Tapi amalan-amalan kita seperti menderma, baca Quran, ini semua adalah amalan untuk setiap bulan. Jadi sama juga puasa kewangan, kita belajar ni bukan hanya untuk bulan puasa je. Ini untuk keseluruhan, right? Jadi awak share dengan ramai orang di luar sana, right? Now, sebelum tu aku dah tanya soalan. Tengok, dah tanya soalan pun korang tak nak jawab. Macam mana kau nak bagi aku semangat? Tapi aku buat kerana Allah, aku semangat jugalah. Lantak kau lah, kau nak komen ke, kau tak nak komen ke, tu adalah hak awak. Dan hak saya adalah untuk terus bercakap dan terus bagi sesuatu yang baik kepada orang yang mungkin dapat terus mendengar daripada Abang Abu ni kan. Alright, saya nak tanya tadi, pilih satu aspek kewangan yang merisaukan anda. Ada tak satu aspek kewangan yang awak sentiasa risau? Kalau ada, tulis. Boleh tak komen dekat situ? Cuba komen, saya tunggu awak komen. Kan, saya nak tengok awak punya ni. Saya nak tunggu. Saya nak tengok. Okey, dan apa ada tak aspek kewangan yang awak rasa macam awak memang stres ataupun awak ada risau kan? Ada tak? Ada satu. Antara banyak-banyak, ada tak satu? Okey, salam Jumaat. Apa khabar handsome? Alhamdulillah, aku khabar baiklah brother. Aku sebab kau bagi handsome, aku bagi kau tepukan lah Suhaimi. Kita lepak-lepak ni pagi-pagi ni kan, kita dengan adik-beradik kita ni selalu jumpa. Alhamdulillah, ukhuwah kita pun terus bertambah erat antara satu sama lain ni. Okey, now, jadi soalan tadi, adakah anda ada satu contohnya macam ni? Okey, aku ni hutang tak boleh selesai. Itu masalah yang mengacau aku. Aku ni tak ada simpanan lah. Dia macam aku rasa stres lah. Aku bulan-bulan aku tak boleh simpan. Aku bulan-bulan aku tak cukup lah. Pendapatan aku ni macam tak cukup. Ada tak satu aspek kewangan yang awak risau? Ada ke? Ada tak satu aspek kewangan yang awak merisaukan awak? Kalau ada, awak tulis apa agak-agak awak punya aspek kewangan yang merisaukan anda.
Macam saya cakap contohnya tak ada simpanan, aku risau ni tak ada simpanan ni. Credit card, loan kereta, okey, Ihsan dia cakap credit card dia, loan kereta dia, okey. Alright, okey. Lagi apa lagi? So macam mana bila kita ada masalah macam tu kan, bila kita ada apa kita punya thoughts, apa yang kita buat? Biasanya apa kita buat? Kita stres, betul? Kan, kita stres, kita fikir macam mana nak settle benda ni, kita cuba buat itu, cuba buat ini, betul tak? Betul kan? Ini termasuk akulah, aku pun tahulah, sebab tu aku cakap ni aku pun tahu kan, kita pun macam tu juga kan. Alright. Kad kredit saya risau sebab dah berumur tapi masih belum dapat beli rumah. Okey, yang merisaukan bisnes saya kadang-kadang ambil duit simpanan. Betul sangat-sangat Abu. Saya sejak amalkan sedekah, kewangan saya 80% berubah. Alhamdulillah. Ini adalah satu komen yang saya suka. Nampak tak? So dia berubah, 80% berubah bila dia mula mengamalkan sedekah ni. Sedekah je dia amalkan, dia berubah 80%. Allahu Akbar. Tak ada simpanan Abu. Okey, Alhamdulillah. So benda-benda macam ni dia menjadikan kita stres. Alright. Okey, ni ada Fadiana, dia cakap apa? Saya stres disebabkan company tukar management dan belum tahu ada kesinambungan atau tidak, takut hilang punca pendapatan. Alright. Okey, salam aku selalu dengar serahlah pada Allah Ta'ala, ni semua urusan dia. Tapi soalan dia, how we know that we already given much effort to the situation? Kita ikhtiar, yes, tapi masalah dia adakah memadai ataupun tidak? Okey, tak apa. Ada cara Abang Abu nak settle masalah hutang yang banyak? Okey, ada, Abang Nazri ada, tapi dalam program hari ni saya tak boleh nak cerita. Benda tu saya ada program saya sendiri sebenarnya. Kalau pergi dekat www.mechanicwang.com ni saya tulis dekat sini lah, www, ni untuk Abang Nazri, mechanicwang.com. Alright, kalau pergi situ saya memang ada satu program khas untuk hutang ni yang dipanggil Debt Buster. So abang boleh pergi kat sana untuk check. Untuk check awak rasa awak boleh beli benda tu, awak beli dan awak boleh praktikkan. Itu memang step by step praktik. Okey, kita nak jawab beberapa soalan ni, macam mana like benda-benda yang awak cakap tadi kan. Okey, sekarang saya nak ajar satu teknik untuk awak. Alright, untuk kita mula isikan konsep berserah sepenuhnya dalam masalah awak tadi. Alright, tak kisahlah banyak masalah tadi kan. Alright, so first kali macam apa yang saya sendiri buat dulu, saya ni masalah hutang banyak pada awal pada awal kehidupan saya ni, banyak sangat hutang kerana kesilapan yang banyak saya lakukan. Alright, dan sampai satu tahap saya memang dah tak boleh nak handle, sebab dah datang satu masa di mana rumah saya disita, banyak benda saya disita disebabkan saya berhutang banyak dengan bank, dan akhirnya saya tak boleh buat apa-apa dan saya berserah. Saya cakap, ya Allah, aku dah tak tahu apa lagi aku nak buat. Aku dah buat itu, dah buat ini, semua tak boleh. Ya Allah, ni Rizal, aku berserah pada Engkau. Ya Allah, saya menangis. Saya ingat lagi saya menangis dan saya berserah pada Allah dan saya tak tahu apa saya nak buat. Dan awak tahu tak, daripada hanya benda tu saja, ya Allah, Allah ni sangat saya masa tu dalam keadaan takut, tapi Allah tu permudahkan saya bila saya pergi dekat saya melalui, saya cakap, ya Allah, aku terus berusaha, saya buat apa saja yang saya boleh. Saya pergi dekat dekat court tu, dekat Singapore punya court, dan saya terpaksa duduk sana, dan lepas tu ada perbincangan berlaku, dan akhirnya Allah permudahkan dengan saya hanya terpaksa bayar sikit. Saya hanya bayar sikit dan diberi peluang untuk saya menyelesaikan benda tu. Itu satu. Alright, sebab sebelum ni saya pergi sana, saya pergi situ, saya jumpa orang tu, saya tak dapat satu jawapan pun. Saya hanya jadi kecewa, dan akhirnya bila saya berserah, Allah permudahkan saya. Itu satu. Lepas tu saya cakap, ya Allah, Engkau ni, Kau buat aku macam ni, sekarang aku bersemangat, dan saya mula buat. Lepas tu saya serahkan, ya Allah, ini hutang Kau yang akan selesaikan. Aku akan buat apa yang aku boleh, ya Allah. Dan saya berdoa setiap hari, saya usaha, saya buat, saya pergi buatlah saya punya bisnes kan. Saya buat lagi, dan akhirnya Allah bagi saya satu amount, satu jumlah yang saya dapat, satu projek ni Allah bagi untuk saya menyelesaikan hutang tu, yang saya rasa, ya Allah, inikah nikmat berserah pada Engkau, ya Allah.
ini kan nikmat, ya Allah, kenapa aku tak tahu selama ni nikmat tu. Jadi saya dapat rasa tahu benda tu. Sama juga. So saya nak awak mula ambil satu benda yang awak rasa paling susah, yang memang buat awak macam tak boleh tidur ni, awak serahkan pada dia dan awak hanya buat apa yang awak perlu buat. Orang buat sepenuhnya. Orang awak buat sepenuhnya, awak berusaha, berdoa dan bertawakal. Orang buat, awak tengok apa akan berlaku dalam masalah awak tu. Awak akan terperanjat. Ini adalah benda yang saya rasa dan saya yakin sangat dia benda yang saya rasa ni. Saya yakin sangat. Kalau awak mula boleh aplikasikan benda ni dalam masalah awak, contohnya tadi kan, tak ada simpanan, awak serahkan pada Allah. Ya Allah, aku ni malas nak fikir, aku serahkan pada Allah bab simpanan dia. Aku mula buat apa yang aku mampu. Okey, balik aku mula berjimat, aku letak, aku mula simpan, aku buat simpan dulu. Kita buat. Kita bukan berserah tanpa usaha dan berdoa ataupun tanpa usaha dan tawakal. Tak boleh. Kita bila dah berserah, maksudnya masa itulah kita punya tawakal kepada Allah tu, maksudnya perbuatan kita tu kita buat dan kita berserah sepenuhnya tanpa kita mengharapkan apa-apa. Itu nama dia. Right? Itu kita buat dengan keyakinan yang semuanya milik dia, dia yang menentukan. Apa yang dia bagi itulah yang terbaik untuk aku. Dan kita terus berdoa. Kan kita buat benda ni, babe. Apa saja tadi, awak ada kurang duit, awak tak ada pendapatan, tak ada simpanan, pelaburan rugi, bisnes tak ada duit, semua ni lah sama je prinsipal dia, berserah pada Allah. Awak just berserah dan berdoa dan terus usaha. Berdoa tu apa? Berdoa tu bukan hanya duduk berdoa. Doa ni adalah usaha dan kita bertawakal. Usaha kita tu adalah sebenarnya satu doa. Jadi kita buat benda ni dan awak akan pasti melihat sesuatu yang luar biasa lah. Alright, Abang Nazri saya dah bagi tu tadi, pergi dekat abangambu.com, not abangambu.com, mechanic1.com, cari dekat situ Deckbuster dan awak boleh actually purchase dekat situ juga online dan awak boleh dapatkan video-video tu, insya-Allah. Alright, apa yang saya dapat rasa bila kita bersedekah, walaupun sedikit tapi kita masih mesti dapat ganti yang kadang lebih banyak daripada yang beri. Ya, betul. Itu pun orang tak yakin. Kan? Kita dah tahu benda tu tapi kita tak yakin. Nampak? Kita masih tak yakin nak memberi lebih. Dia masih menguji kita. Kan? Menguji kita. Inilah sebenarnya kita kena fight. Inilah yang kita kena fight untuk kita nak tunjukkan keyakinan pada Allah dan kita yakin. Ini yang menunjukkan kita ni yakin. Kan, kita boleh tambahkan, oh kalau selama ni aku bagi RM10, aku nak tambahlah RM20 lah, RM30 lah, macam tu. Okay, now ni apa ni, dah buat semua expenses, consumer tak boleh simpan lebih dengan gaji bulanan, kena make money from different source. So now, Alhamdulillah. So itu dia, itu cara dia kan. Kita berserah bermaksudnya bukanlah kita duduk diam. Itu bukan berserah, itu putus asa. Orang yang duduk diam ni dia putus asa. Orang yang berserah ni dia takkan duduk diam. Dia akan buat, dia akan cuba tu, dia akan cuba ni, dia akan cuba. Dia akan terus lakukan sesuatu. Itu sebenarnya berserah diri. Itu sebenarnya berserah sepenuhnya. Dia bukan duduk doa. Tak, dia berserah ni maksudnya dia buat. Itu berserah. Ramai orang tersilap. Dia ingat berserah ni duduk diam-diam kan. Tak buat apa-apa. Tak, itu bukan berserah. Itu adalah putus asa. Kita dah putus asa. Berserah ni dia buat. Selagi tak ada dapat, dia buat. Dia akan cari je lah, oh ni tak cukup ni, aku kena buat ni, aku kena tambah. Itu maksudnya berserah. Alright, saya harap benda ni dapat satu penjelasan sikit. Okey, saya risau aspek penjanaan ni untuk tambah pendapatan. Nak menjual pun masih malu-malu. Nampak? Ini bukan masalah siapa-siapa pun, masalah kita. Kan sendiri. Kita sendiri yang meletakkan sifat malu tu kan. Sebab nak tambah pendapatan, penjanaan dia takut, tapi nak tambah pendapatan tu sebab awak tak berserah lagi, awak tak yakin pada Allah. Kan itu yang saya boleh cakap. Kan awak ni tak ada keyakinan yang Allah lah yang sebenarnya menyelesaikan semua. Kan Allah lah yang menjadi sebab, ataupun Allah lah yang menjadikan awak menjana duit. Jadi kalau kita ni kita buat sebab aku jual ni aku boleh kaya, tak. Kan tak semestinya. Allah yang menjadikan kita kaya. Jualan tu, kita jual tu adalah usaha kita. Dan Allah juga cakap kita terus berusaha, buat usaha, sebab Allah suka orang-orang yang berusaha. Allah ni suka orang-orang yang cuba memperbaiki kehidupan mereka. Allah suka pada orang-orang yang berusaha, orang buat, mereka yakin. Dan lagi satu, usaha dengan yakin pada Allah. Jadi bila kita menjual, kita cakap ini sebenarnya aku buat kerana Allah, dan daripada benda ni kalau Allah nak bagi aku, Allah akan bagi. Tapi aku akan buat bukan kerana apa, sebab aku nak tunjuk kat orang, aku berjaya sebab aku berniaga, aku berjaya sebab aku ada bisnes. Aku ni hari ni jadi berjaya sebab aku buat MLM ni, aku buat ni, aku pergi sana pergi sini. Hello. Dia macam tu. Sebab semuanya ni Allah. Jadi
Taufik, benda ni awak serahkan sebab awak rasa takut sebab awak buat kerana manusia, kerana diri, like benda-benda macam tu. Itu yang buat kita takut. Kita takut, kita malu. Tapi kalau kita letakkan, kita buat sesuatu tu kerana Allah, kita akan hilang kita punya takut, kita punya malu semua. Contohnya dulu ada first time bila aku nak sembelih kambing masa korban tu kan, nak sembelih kambing. Kau ingat takut ke? Takut biar aku tak pernah buat benda ni. Aku rasa menggigil, aku rasa ya Allah habis. Ini padahal lagi seminggu aku dah, sebab ustaz dah cakap kena sembelih, abang Abu kena sembelih kan. Aku cakap ya Allah, aku tak pernah buat benda ni, macam mana ni aku nak buat ni kan. Sebab adik aku doktor tu, dia selalu, jadi dia dah biasa. Jadi ni first time aku nak raya dekat rumah dia kan, dekat tempat dia. Jadi dah kena. Aduh, aku dah tak boleh tidur sampai hari besok kan. Besok sembelih, malam ni memang tak boleh tidur. Aku dah terasa macam apa benda ni, macam mana ni, dah takut kan. Lepas tu hari yang nak kena sembelih tu, nak pergi sembelih tu, ya Allah, aku punya ni takut kan. Sampai time aku sembelih tu kan, aku nak sembelih aku dah takut tau. Aku takut. Aku cakap dengan ustaz, saya takut ustaz. Ustaz cakap, okey, awak sembelih ni, awak jangan ingat apa-apa, awak buat ni kerana Allah. Awak buat ni kerana Allah, awak sembelih, dan ni cara dia kan. Aku pun letak ni kerana Allah, aku buat. Dan alih-alih aku punya takut hilang, aku dah tak ada takut lagi. Aku terus buat, dan dalam first tu je dia jadi tau. Macam aku rasa seronok gila. Dan benda tu pengalaman yang buat aku nak sembelih. Setiap tahun aku nak sembelih. Setiap tahun lepas je tak dapat sembelih sebab COVID ni kan. Dan tapi saya memang sembelih. Lepas tu saya dah mula sembelih lebih 2, 3, 6 ekor kan. Kita macam dah rasa macam dah macam tak takut. Sebab setiap kali kita buat, kita cakap kita niat kerana Allah. Ya Allah, ni untuk engkau ya Allah. Dia macam tu jadi kuat. Sama juga bila kita nak berniaga ke apa, bila kita buat kerana Allah, kita akan dapat satu kekuatan. Kalau kita buat untuk kita nak dapat nama lah whatever, kita akan rasa hancur, kita akan rasa kecewa. Macam hari ni juga kan, kalau ikutkan ramai orang yang tanya saya. Baru-baru ni ada kawan saya tanya kan, adalah satu member ni kan, dia tanya, Bu, kau berapa follower kau dekat Facebook Cakap tak adalah banyak, dalam 100,000 dia. Ya, 100,000. Tapi aku tengok kau punya ni tak adalah ramai orang like ke apa ke. So what? Aku tak peduli kau like ke tak like ke. Bukan aku punya masalah. Itu urusan Allah. Aku berserah pada dia. Hari ni saya buat live ni kan. Dah buat hari-hari aku buat live kan. Kalau kadang-kadang bila kita tengok okey live saya ni adalah dalam 16 orang, 20 orang, 10 orang kan tengok. Tapi adakah aku kisah sangat dengan benda-benda macam tu? Aku tak pedulilah kau seorang ke 10 orang ke, pahala yang Allah nak bagi pada aku dapat. Dan masa yang aku luangkan untuk benda ni aku dapat. Jadi itu yang menjadikan saya buat kerana Allah. Saya buat benda ni, saya nak masa ni saya menjadi masa yang bermanfaat pada saya. Jadi itu memberikan saya satu kekuatan kan, untuk kekuatan untuk terus nak buat dan sebagainya. Jadi sama juga kan, jangan rasa macam ni apa ni maksudnya memang betul kalau betul-betul atas gigihan masa semua kedai mamak-mamak dah jadi bilionier kan. Betul kan. Ni siapa ni? Ya Allah, ya Abang Abu, saya pun ada pengalaman pertama sembelih ayam saja, risau tak sah. Kan, buat kerana Allah lain babe. Okey, kan, kalau betul atas gigihan tenaga semua kerja kau saya dah jadi bilionier, betul kan? Tapi semuanya milik Allah, jadi kita tak perlu nak risau. Okey, Nazir abang, okey abang pergi tengok alright. Tapi atas keberkatan doa ibu bapa insya-Allah. Yes, sebab tu itu satu lagi benda yang kita rugilah kalau kita tak buat benda tu. Kita tak minta doa mak bapak kita dan kita tak doakan mak bapak kita, itu adalah rugi besar. Dia kalau dalam pelaburan ada kerugian kan, dalam rezeki, ruginya rezeki kita ni kalau kita tak berdoa untuk mak bapak kita, dan juga kita tak mohon doa daripada diorang, tak mohon doa dan ampun daripada diorang pun sebenarnya adalah kerugian dalam rezeki kita. Lebih-lebih lagi kalau kita tak bagi pada diorang pula kan, ada duit gaji kita tak pernah bagi mak bapak kita, itu adalah satu kerugian rezeki. Rezeki kita ni rugi kerana kita tak buat benda-benda tu. Alright, jadi itu sajalah yang kita dapat bersama hari ini. Alhamdulillah kita dapat bersembang, bercerita mengenai satu topik yang bukan senang untuk kita nak amalkan, bukan senang untuk nak yakinkan diri kita dengan topik hari ini.
Tapi yakinlah, kalau awak dapat yakinkan diri awak dengan topik pada hari ini, serah sepenuhnya dan awak faham dan awak buat, pastinya rezeki awak ni melimpah ruah. Rezeki awak ni akan pasti ada, tak akan sedikit pun awak akan macam dalam keadaan tak ada rezeki atau apa-apa perkara ni, tak ada. Right, so rezeki awak ni akan suka pada awak kerana ada konsep berserah sepenuhnya. Right, jadi itulah untuk hari ini, insya-Allah. So saya harap perkongsian hari ini dapat dapat sedikit sebanyak memberikan anda sedikit sedikit ilmu yang kita sama-sama kongsi. Saya pun dapat belajar daripada anda. Bila awak tanya soalan, sebenarnya saya belajar. Bila awak tanya soalan saja, saya belajar kat situ. Dan bila ada sharing kat sini, saya pun belajar kat situ. Jadi sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan majlis kita ni Allah akan rahmati. Alright, yang penting rahmat saja. Kalau Allah rahmati majlis kita, pastinya ilmu kita ni akan bermanfaat pada kita. Dan bila ilmu kita ni bermanfaat pada kita, maka itulah yang sebenarnya kejayaan yang kita nak. Alright, dan saya doakan mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan ni akan membawa manfaat pada diri anda. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, abang doakan anda semua ni Allah akan permudahkan urusan awak dalam segala hal-hal kewangan anda. Bagi yang ada kesukaran dalam keadaan ni, saya doakan mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan awak. Kan bagi yang selalu dalam keadaan yang sempit, saya doakan mudah-mudahan Allah akan lapangkan urusan rezeki awak. Bagi yang anda mungkin mempunyai kesempitan dalam menyimpan, saya doakan mudah-mudahan Allah akan memperluaskan, memperlapangkan rezeki simpanan awak. Mudah-mudahan Allah akan terus merahmati kehidupan awak, berkati kedudukan dan juga segala rezeki awak. Mudah-mudahan Allah terus menganugerahkan segala ilham yang baik-baik agar kita menjadi orang-orang yang mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya doakan mudah-mudahan di bulan Ramadan ni Allah juga akan berikan kita rezeki Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua dapat menikmati pemberian Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada malam ini. Pada malam Ramadan, insya-Allah. Right? So itu sajalah daripada Abang Abu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. See you tomorrow. Alright?